Kita refresh balik apa yang kita dah belajar tentang differentiation, perbezaan. Mula-mula kita belajar pasal limit, limit ada dua kan, ada dua benda pasal limit kan, masukkan had dia terus dapat nilai. Yang kedua kalau dia dalam bentuk tak tentu ni, kosong per kosong ni. Kemudian prinsip pertama ni saya belum ajar lagi, nanti saya akan ajar. Okay. Saya ada ni. Kemudian kita belajar pasal differentiation. Yang pertama pasal A, kalau kita ada function macam ni, yang kedua yang function macam ni, ataupun yang ada bracket, di bracket, kita kena darab dengan yang pembezaan dalam tu. Okey, yang ketiga chain rule, chain rule. Chain rule tu yang inilah, yang ada dalam bracket ni, chain rule. Maksudnya kita dah differentiate bracket tu, kemudian kita darab lagi dengan yang differentiate dalam bracket tu. Ini yang nombor 2 ni chain rule. Okey, kemudian yang ketiga product rule. Product rule ni kalau kita ada bentuk UV, maksudnya U ni ada X, V ni pun ada X. Okay, so nanti kita akan buat dia darab U ni ada X, V ni ada X, bentuk dia kita darab. Okay, so kita kena guna product rule. Kemudian quotient rule, quotient rule kalau dia bahagilah U per V. So kita let yang atas ni U, yang let bawah dia V, kemudian kita masukkan dalam formula. Okey, lepas tu kita belajar tentang tangent and normal. Ingat ni kita ada curve, curve yang colour pink, lengkung. Lepas tu yang biru ni tangent. Okay, tangent lah dalam English pun. Normal pun dalam English pun normal. Okay, lepas tu kita ada step-step tu kan, ingat tak step dia? Kalau kita differentiate yang ni, differentiate ni akan dapat differentiate ni kecerunan, kita ada Y, ini adalah Y. Okey, lepas tu untuk kecerunan tangent ini adalah dy per dx. Okay, kemudian kita masukkan nilai A, nilai kat titik ni, nilai A dalam X tu, akan dapat kecerunan tangent. Okey, persamaan tangent pula Y tolak Y1, sorry Y1 ni inilah, ini. Ini AFA. Alah, kenapa lah pakai FA? Okay, let's say ini adalah Y1 So Y tolak Y1 sama dengan kecerunan dia empty ni X tolak A itu adalah persamaan tangent. Okay, persamaan normal pula kita ada kecerunan normal sebabkan dia serenjang, so dia negatif 1 per kecerunan tangent. Terbalikkan, kita dapat kecerunan tangent ni, kita kena terbalikkan, tukar simbol, kita dapat kecerunan normal. Okey, lepas tu persamaan normal sama jugalah, dia ada persamaan lurus Y tolak Y1 sama dengan kecerunan normal X tolak A. Okey, so ada step-step dia, ingat kita punya step untuk ni tangent dengan normal ni. Kita ada Y, kita differentiate Y akan dapat kecerunan tangent. Lepas tu kita boleh dapatkan persamaan tangent. Lepas tu daripada kecerunan tangent kita boleh dapatkan kecerunan normal. Lepas tu dapatkan persamaan normal. So itu adalah tangent dan normal aplikasi yang pertama. Okay, aplikasi yang kedua, tentang stationary points. Okay, stationary points, titik pegun. Yang kita belajar apabila kecerunan yang kita dapat tu adalah sifar kan. Kecerunan kat sini kecerunan dia sifar. Kecerunan kat sini sifar. Okey, yang ini pun adalah stationary points. Kecerunan kat sini sifar. Okey, stationary points titik pegun ni dia ada 3 jenis. Kalau dia concave up ni, ini apa? Lengkung dia kat atas, ini adalah titik minimum lah. Titik minimum. Kita samakan dengan kosong, kita differentiate lagi sekali nak tentukan dia positif ke negatif. Kalau kita differentiate lagi sekali positif,
maksudnya dia adalah titik minimum. Okey. Lepas tu yang ini pula, kita M ni sini dapatkan. M ni kita differentiate kan? M sama kosong kecurunan. Kecurunan ni dapat dia sama kosong dia benda sama Okey. Kalau kita differentiate sekali dapat kosong. Kalau kita differentiate lagi sekali, kita dapat negatif. Itu adalah titik maksimum. Okey. Kalau kita differentiate sekali sama kosong, kita differentiate kali kedua pun sama dengan kosong. Okey, itu kita panggil titik lengkok balas Okey. Lengkok balas. Titik lengkok balas ni adalah bahasa Inggeris dia adalah point of inflection inflection. Ni inflection point. Okay. So maksimum minimum ni samalah kan sebutan dia Cumanya yang ni lengkok balas ni adalah inflection Okay, so beza dia inilah. Kalau kita semua ketiga-tiga point ni, stationary points ni, ketiga-tiga ni kalau kita differentiate sama dengan kosong, kita akan dapat stationary points. Cuma beza dia kalau differentiate lagi sekali tu. Differentiate lagi sekali tu negatif. Serabut tak dah. Okay, sini. Yang ini, ketiga-tiga ni benda yang sama differentiate. Ini adalah sama dengan kosong. Ini adalah yang pertama. Kalau yang ini dy per dx sama dengan kecurunan. Okey. Yang kedua, dy per dx sama dengan kosong. Okay. So yang kosong ni maksudnya titik minimum maksimum. Okey, ketiga-tiga ni dia ada titik pegun ni dia ada tiga jenis Okey. So kalau kita differentiate lagi sekali, dia less than 0, itu adalah maksimum. Okay, kalau greater than 0 positif, dia minimum. Kalau dia sama dengan kosong, dia adalah inflection point. Lengkok balas. Inflection. Okay, yang hari tu kita saya tekankan dua ni je kan, yang ni tak. Okay, tapi kita adalah what if kalau dia sama kosong. Okay, so sama kosong dia bentuk dia macam ni lah. Dia tak pusing pun. Dia tak pusing. Kalau ini dia pusing. Itu sebab pusingan maksimum, pusingan minimum. Okay, yang ni dia tak pusing. Okay, dia teruskan dia perjalanan, cumanya dia punya gradient dekat sini kosong. Okay. So hari ni kita akan masuk ke aplikasi yang ketiga. Okey ke tak korang ni? Aplikasi yang ketiga, so yang macam blur gila tak tahu daripada awal, tolonglah buat latihan ni. Sebab latihan tu je yang akan membantu korang nanti untuk faham. Kalau tak buat latihan tak faham. Ni apa yang berlaku. Okay. So kita nak masuk yang ketiga. Yang ketiga ni adalah kadar perubahan Kadar perubahan ataupun rate of change. Okay, so itu adalah aplikasi pembezaan yang ketiga. So differentiation. So yang pertama, kalau kita differentiate function tu kita akan dapat gradient kecurunan. Yang kedua, kalau kita buat differentiation tu sama dengan kosong, itu adalah stationary points. Titik pegun. Okay, yang ketiga, kita nak differentiate sebab kita nak tahu rate of change dia. Okay, so kat sini lah kita nak belajar rate of change. Okay. Dia rate of change ni macam agak susah sikit lah kalau dalam keempat-empat aplikasi ni, rate of change ni kena nak fahamkan, tapi okey je. Salah pun. Kita cubalah. Okay, wait. Ini apa ni? Okay, nampak. Okay, so untuk rate of change, okay. So, saya nak ajar contoh. Contoh 19. Okay, so contoh 19
kita ada function y sama dengan x squared tambah 4 per x. Okay, so soalan yang pertama express dy per dx ni. So, okay, yang ni basic. Macam mana nak pakai dy per dx? Okay, mula-mula ni kita kena tukar dulu kan kepada bentuk ini baru kita boleh buat differentiate. So, differentiate ni 2x, differentiate ni negatif 4x minus 2. Okay, harap semua orang dah mahir ini. Baru kita tukar balik. Tolak 4 per x squared. Okay. Ataupun kat sini lah senang. Pening pula sama dengan x squared. Okay. Okay. Okay, so soalan macam ni. Kadar perubahan y, soalan nak kadar perubahan y apabila x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, okay, diberi bahawa x menokok. Okay, menokok ni bertambah, increasing. So ni bertambah. Ya, atau increase lah. Okay. Increase dengan kadar tetap 3 unit per saat. Okay, so dia macam ni. Bila kita sebut pasal kadar, dia melibatkan masa. Betul tak? Korang belajar fizik kan? Fizik ada, kimia ada. Kan? Bila kadar tu dia mesti melibatkan masa. Okay, so bila melibatkan masa, dia adalah dt. dt. Okay, so macam ni. Okay. Dia kalau dy per dx ni adalah kadar perubahan y terhadap x. Okay. Kalau dy per dt ialah kadar perubahan y terhadap t. T ni masalah. Kalau dx per dt adalah kadar perubahan x terhadap t. Okay. T ni biasanya time okay. So bila soalan yang ini okay. Bila soalan kata x ni bertambah dengan kadar tetap 3 unit per saat, itu bermaksud dx per dt adalah 3. Okay? Bila soalan kata x ni bertambah dengan kadar tetap 3 unit per saat, dx per dt sama dengan 3. Okay, kalau dia kata x tu berkurang dengan kadar tetap 3 unit per saat, itu adalah dx per dt sama dengan negatif 3. Okay, kalau berkurang kita cuma tambah negatif je. Berkurang ke, mencair ke, benda-benda yang terbalik lah dengan yang bertambah. Okay, so dia positif 3. X bertambah dengan kadar tetap. Okay, tu maksudnya dx per dt sama dengan 3. So ini just take note lah. Okay, so soalan nak kadar perubahan y. Okay, so maksudnya soalan nak dy per dt. Okay. Maksudnya soalan nak dy per dt sama dengan apa? Okay. Okay. So kita tahu dx per dt adalah sama dengan 3. Okay. Dan kita ada dy per dx sama dengan 2x tolak 4 per x squared. Okay. So kita ada benda-benda ni. Kita ada dx per dt, kita ada dy per dx. Soalan nak dy per dt. Okay, macam mana dapatkan ni? Kita kena guna chain rule, petu rantai. So petu rantai ni macam mana? Okay, bila soalan nak dy per dt, okay, maksudnya, alamak, dah nak habis bateri. Sekejap saya baca. Sekejap. Saya tukar tempat. Saja sekejap. Okay. So kan, dia mesti something darab something. Korang ada lagi kita ni? Ada kan? Okay. Okay. So macam mana kita nak pakai chain rule? Okay. Dia macam ni. Dy kat sini, dt dekat sini tau.
Okay, so dekat sini dengan dekat sini mesti benda yang sama. Mesti benda yang sama supaya bila kita darab ini dan ini, yang ni dengan ini akan cancel. So dapatlah dy per dt tu. Okay, so itu adalah chain rule lah, perturangkan. Okay, sekarang ni kita nak decide nak letak apa dekat biru ni. Dan benda tu mesti huruf yang sama supaya kita boleh cancel. Okay, jadi kita tengok apa yang kita ada. Kita tengok kita ada dy per dt, kita ada dx per dt dengan dy per dx. Okay, so dekat sini dy kita dah ada, dt dah ada, tinggal dx je kan. Ini dx je kita belum ada. So kita letak kat sini dx. Okay. Okay. So faham tak macam ni saya wujudkan formula ni? Faham. Follow okay, boleh follow Okay. So sebelum korang lost habis kan. Make sure ikut tau. Ikut saya tahu. Jangan salin jangan salin. Tengok je. Faham kan? Okay. So dy per dt yang kita nak. Okay. So bila kita nak kita biar je lah. Dia turun kat sini. So kita ada dy per dx. So dy per dx kita adalah ini. Okay. So kan salin dx tolak 4 per x squared. Okay. Kemudian kita kena darab dengan inilah. Okay. dx per dt. dx per dt kita 3. Okay. Sekarang dia nak apabila x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Maksudnya mula-mula kita buat x sama dengan 1, lepas tu kita buat x sama dengan 2 pula. Okay. So bila x sama dengan 1, 2, 1 tolak 4 per 1 square darab 3. So jawapan adalah ni 2 tolak 4 darab 3. Okay, negatif 6. Okay. So kalau misal kata untuk x sama dengan 2 pula, dy per dt bila x sama dengan 2 dy per dt sama dengan apabila x sama dengan 2, so jadi 2 tolak 4, 2 plus 2 darab 3. Okay, so sama dengan okay, 9. Okay. So itulah. Inilah konsep konsep asas lah untuk rate of change Sedia mesti pakai chain rule. Kita dapatkan perkara rumus dulu apa yang soalan nak. Lepas tu kita wujudkan formula itu sendiri. Macam mana nak wujudkan formula itu sendiri? Kita tengok apa yang kita ada. Kita tengok apa yang kita ada, lepas tu kita wujudkan formula, lepas tu kita substitute lah. Okay. So soalan lagi. Soalan ni macam ni jejari sebiji belon. Okay, jadi sebiji belon berbentuk sfera yang diisikan dengan udara bertambah pada kadar tetap 0.5%. Okey, apa benda yang dia nak cakap ni? 0.5 ni mewakili apa? DT. Okey, dia jejari kan? So kalau jejari kan radius kita biasanya kita pakai R lah. So maksudnya dr per dt sama dengan 0.5. Positif ke negatif? Positif sebab dia kata bertambah. Okey. So dia kata jejari sebilah belon diisi dengan air udara bertambah pada kadar tetap 0.5. Okey. So satu dah kata pasal kadar. Okey, maksudnya dr per dt tu adalah 0.5. Okey, dan kalau kita biasa familiar dengan perkataan unit-unit ni, kalau fizik kan familiar kan. So cm per saat. So cm ni kan jejari dia. So dr per saat time. Okay, so dia dr per dt. So dr per dt ni adalah 0.5. Okay, so tu hint lah antara hint. Apa yang mewakili nilai-nilai tu dalam soalan. Okay, so soalan nak kadar perubahan isi padu. Okay, so maksudnya soalan nak
simbol apa? Kadar perubahan isi padu. Okay, kalau isi padu biasanya volume kan? V Okay. So soalan nak dV per dt. Okay, kadar perubahan. So mesti dt. So soalan nak dV per dt, kadar perubahan isi padu. Ini soalan nak. Okay, soalan nak tu dV per dt apa? Yang kita ada adalah dV per dr per dt 0.5. Okay. Itu apabila jejarinya ialah 4 cm. Okay, betul kepada 4 kepeti. So apabila R sama dengan 4 lah. Kita nak dV per dt ni apabila R sama dengan 4. Okay, so dia bagi ni je. Dan lagi satu dia ada bagi ni. Berbentuk sfera. Okay. Okay. So cara dia, main idea dia macam first idea kita, okay, dV per dt ni mesti chain rule. Okay. Macam nak dapatkan dia, mesti kita guna chain rule. So dV kat atas ni, dt kat bawah ni. Okay, dan dekat ruang kosong ni, mesti guna huruf yang sama. Okay, huruf apa nak guna? DR. dr sebab kita ada dr per dt. So kita letak dr sini. Okay, dr. Okay, so soalan nak ni maksudnya kita kena dapatkan dV per dr. Lepas tu kita kena darab dengan dr per dt. Dr per dt ni kita dah tahu 0.5. So macam mana kita nak dapatkan dV per dr? Okay, dV per dr, kalau nak cari dia, kalau kita nak dapatkan, bila dapatkan yang cantik mesti. Okay. Bila nak dapatkan dV per dr, dah terburuk dah tulisan ni, ada cantik. dV per dr, saya cabut saja. Okay. So cara nak dapatkan ni tak keluar awak. Okay, dia mesti V sama dengan, jangan lagi lah. V sama dengan, okay, mesti dalam bentuk R. Mesti in terms of R. Okay. V dalam bentuk R. Okay, so apa ni nak guna ni? V, Y tak ada. Apa yang V dalam bentuk R ni? Persamaan apa nak pakai? Volume of sphere. Okay. Volume of a sphere, so V dalam bentuk R. Okay, so apa volume of sphere punya formula? Apa formula sfera? Apa formula isi pada sfera? Pi per 3. Ya Allah, geram ni nak menulis ni. Saya dah cabut dah ni. 4/3 pi J korang tengok mesti geram Okay, pi J kuasa 3 kuasa 1 pula dah. Okay, betul tak ni formula, sorry J pula, R lah sebab kita nak DR kan. Okay, R. Okay, boleh tak? Betul tak ni formula? Boleh. Formula sphere kan? Okay. Kita dah ada formula sphere ni, baru kita boleh cari dV per dr. Maksudnya kita nak differentiate in terms of R. Sorry, in terms of pula. Nak differentiate with respect to R. Okay, so kita tengok R ni. Okay, so R ni punya kuasa 3. So 3 yang kena darab ke depan ni. So 3 darab dengan 4/3 pi per 3 pi R kuasa 2 kan? Betul tak? Yeah. Betul. Okay, pi ni dia kan dia satu nilai, so kita ni je lah kan. Okay, so ni sama dengan 4. Astaghfirullahaladzim, tak punya apanya.
4 kenapa dia tak betul lagi? Sebab saya dah cabut dah. 4 pi R kuasa 2 Okay. So soalan kata apabila R sama dengan apa tadi? R sama dengan 4 Okay. So apabila R sama dengan 4, dV per dr sama dengan ini ke bateri? Bateri pen ni dah habis sekejap saya ni tukar bateri pen sekejap. Okay. So apabila R sama dengan 4, dV per dr kan banyak sangat benda saya buka ni. Tak apa. Apa benda ni? Hang dah dia. Orang je. Jangan dah masuk tu. Kita tengah ni Kita tengah download something. Ini setting. Tak tahu. Jangan sabar jangan. So when R equal to 4, dV per dr equal to 4 pi. Ya Allah, boleh tak kita buat lain kali je. Google Meet saya tak penyabar lah. 4 kuasa 2. Okay. Berapa ni? 4 kali 3, 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. 64 pi. Okay. So 64 pi darab dengan dr per dt 0.5. Okay, laju lah pula. 64 darab 0.5. 32. 32 pi. Okay, so sama ada nak tinggalkan dalam pi boleh. Nak darabkan itu dengan 3.1 pada 2. Okay, so soalan dia tinggalkan pi tu. Sekejap ni apa benda ni? Okay. Kali kadar perubahan isi padu balon apabila jejaringnya 4.
Sisi padu. Okay. 4 pi J squared. Okay, 0.5. Oh, okay, betul lah. Okay, so jawapan 32 pi ataupun boleh darab dengan 3.142 lah. Okay, so ni adalah kadar perubahan sisi padu. Okay, ada nampak tak step dia macam mana? Dah macam nak perlukan lagi satu contoh. Nampak. Boleh lagi satu contoh. Sekejap, lagi satu contoh so kita dah buat 2 kan contoh sekarang ni. Macam mana nak buat chain rule tu Okay, lagi satu contoh. Okay, nombor 2. Ya? Saya ada soalan. Untuk yang 32 pi tu, yang pi tu tak payah didarabkan teacher? 32 darab pi macam 3.142. Boleh? Nak darab boleh, nak darab pun tak apa. Oh, Okay. So nombor 2. Dia still lagi lah. Okay. Luas sebuah segi empat sama dengan sisi X bertambah dengan kadar 8. Okay. So 8 ni stands for? Siapa boleh beritahu saya? Tu jawab dekat ni. Dekat chatting tu. DT. 8 tu stands for apa simbol yang mewakili 8? DT. Luas sebuah segi empat sama. DA? DA over DT. DA per DT. Adakah saya punya laptop ni tengah install update. Kan bila install update kan dia macam hang. Tak ada pun. Ni kot. Tu tak. Saya nak suruh dia stop download. Actions you can need it. Okay. So DA per DT sama dengan 8 Okay. So kalau tengok dia punya hint dia tu unit kan. So ini adalah unit untuk area luas. Okay, per saat. So per time. Okay, so ni adalah DA per DT 8. Okay. Lepas tu soalan pula nak apa? Soalan nak cari kadar perubahan panjang sisi. Maksudnya apa? Maksudnya soalan nak simbol apa? Sentimeter. dx per dt. Dia nak simbol formula apa kan? Okay, so dia nak dx per dt. Kadar perubahan panjang. Okay, dia nak dx per dt. Okay. So bila soalan nak dx per dt, kita buatlah formula dia. Chain rule tu. So dx darab dengan dt. Okay. So nak letak apa kat tengah-tengah tu? Supaya dia boleh cancel out. dA. Okay. So kita nak dA kat sini. Okay. Mesti pandai buat formula ni untuk rate of change. Okay. Okay. Jadinya dA per dt ni kita dah tahu 8. Okay. Tak ada masalah. Okay. Sekarang kita nak dx per dA. Okay. dx per dA pelik sikit sebabnya kita tak ada formula X sama dengan apa untuk A. Betul tak? Yang kita ada A sama dengan apa, betul tak? Luas Betul. Formula luas untuk segi empat sama sisi. So kita ada segi empat sama sisi. Yang ini. Okay, so ini X, yang ini X. Ni X. Okay, jadi berapa luas tu? Apa formula dia untuk luas segi empat sama sisi? X square. X squared, lepas tu luas semua?
Sorry, luas segi empat sama je, bukan isi padu. Okay, kan luas permukaan segi empat sama sisi. Okay, sini je. Okay, apa benda yang saya fikir? Oh, ini saya terbaca berbentuk kubus. Okay, dia yang ni segi empat sama. Okay, so ini X, so area dia adalah A sama X squared. Bermaksud sebenarnya kita boleh dapatkan dA per dx, bukannya dx per dA. Betul tak? Dia kan kalau y sama dengan x squared, so jadi dy per dx kan. Okay, so yang ni A sama dengan x squared. Jadi yang sebenarnya kita boleh dapatkan dA per dx, bukan dx per dA. So dA per dx adalah 2x. Okay. So apabila x sama dengan din apa? Apabila luas. Okay, apabila luas sama dengan 4. Okay, bila luas 4, kan kita nak gantikan x kan, nilai x ni. Okay, tapi dia bagi luas 4. So apabila luas dia 4, x dia dapat berapa? 2 Okay, so dia gantikan x ni dengan 2. Okay, so dA per dx kita adalah 4. Okay, tapi dekat formula kita dx per dA macam nak buat? Okay, so dA sama dengan 4. So dx per dA sama dengan berapa? 1/4. 1/4 sebab ini kan 4/1 kan. Kita terbalikkan je lah. Okay, so ini adalah 1/4. Okay, darab dengan dA per dt 8. Okay, jawapan kita 2. Okay, luas sebuah segi empat sama. Okay. Sana ada soalan tak untuk dekat sini tu? Tak ada. Tak ada. Okay, kesian budak yang ada soalan lah. Ada tak yang ada soalan? Aina dengan Seri dah laju je jawab tak ada. Yang lain-lain okey ke? Orang hidup lagi ke tak tu? Okey. Hidup Okey Siapa yang Numan faham tak Numan? Okey, so kita cuba lagi satu. Seketul ais ni. Nombor 3. Okey, saya tanya Numan lah. Numan. Oh, Numan. Ya. Okey. Bagi saya, bila dia kata kadar 10.5 cm ni, okey, ini kita nak simbolkan dengan apa? Apa yang sama dengan 10.5 ni? Kita nak simbolkan dengan apa? Tengok unit je. Volume. Volume. Apa simbol dia? Cuba tulis, siapa kawan-kawan yang tahu tu cuba tulis kat chatting. Bagi tahu. Apa? Tolong Luqman. Apa nak buat tu? PV. What stands for? Okay, dV Per dt. Okay, so dV per dt kan. So dia kata ini kan, kata sekretariat bentuk kubus dengan sini mencair pada 10.5. Okay, so sekarang ni dV per dt dia bukan 10.5 tau. Sebab soalan kata mencair. Okay, kalau mencair maksudnya Negatif. dia negatif. Okay, macam yang saya sebut tadi. Dia negatif. Okay, Nuqman lagi sekali. Cari kadar perubahan X. Apa maksudnya? Soalan nak apa tu? Soalan nak kadar perubahan X. Maksudnya soalan nak simbol apa ni? Kita kena cari ni. Putus-putus lah Nuqman.
Tak dengar dah? Ke saya yang left? Ada je. Betul-betul Zainab Man tak dengar dah? Okay, siapa boleh tolong tu? Kadar perubahan X. Siapa ada kat situ? dx per dt. Ya, dx per dt. Okay. So, bila soalan nak kadar perubahan X, maksudnya soalan nak dx per dt. Okay, jadi dx per dt sama dengan, okay, kita kena buat chain rule nak dapatkan soalan ni. So, dx kat sini, dt kat sini. Okay, jadi formula dia tengah-tengah tu apa? Nak tulis apa ni kat sini? dv. Mana datang dv? Sebab dt dah ada kan? T ada, ds pun dah ada. So dv je yang kita tak tulis lagi. So tulislah dv kat sini. Nanti bila darab nanti dapatlah ds per dt. Okay, so itu settle. dv per dt kan terpandang mana? Okay. dv per dt kita dah tahu 10 point negatif 10.5, so ini settle, ni negatif 10.5. dx per dv ni kita tak tahu. Okay. Tapi kita tak boleh, kita tak ada formula x yang melibatkan isi padu. Yang ada formula isi padu kan, formula v. Okay, okay, so apa formula v? Apa formula v? Okay, x cube. Okay, so barulah kita boleh dapatkan dv per dx. Okay, dv per dx 3x. 3x possible. Okay. So soalan kata dia mencair pada ketika x 10. So kita boleh gantikan dia dengan 10 squared. So berapa ni? 300. 10 squared 100. Okay. Okay, soal kita ada dv per dx. Yang kita nak formula kita tu dx per dv. Jadi 1 per 1 per 300. 300. So ini adalah 1 per 300. Yang ini adalah negatif 10.5. Okay. Dan kalkulator negatif 10.5 bahagi dengan 300. Okay. Negatif 0.035. Okay, maksudnya bila sisi dia bila isi padu dia mencair pada kadar 10.5, okay, sisi dia berkurang pada kadar 0.035. Okay, macam itulah maksud dia. Okey tak? Yang ini pula dah berapa contoh? 4 contoh dah. Wah. Boleh So nanti kita akan kita cuba buat soalan. Lepas tu tinggal lagi satu je lagi. Tinggal lagi satu je aplikasi, iaitu ni perubahan kecil dan hampir. Okey, masa kita belajar yang ini, perubahan kecil dan pampiran ni, barulah saya nak ajar yang pertama tu, yang tadi yang prinsip pertama tu. Prinsip pertama yang saya tinggalkan tu. Okey, so belajar prinsip pertama tu sekali. Okey, yang ini senang, yang ini senang yang perubahan kecil ni senang, small changes ni. Kadar perubahan ni je susah sikit. Tapi saya rasa okey je juga, dia ada step-step dia. Okey, so tu je. Nanti saya akan bagi kerja dekat Google Classroom. Saya memang tengah update pun Google Classroom. Nanti kan upload kat situ kerja. Jangan tertangguh buat. Okay, teacher. Okay. Alright, so itu je untuk hari ni. Okay, thank you. Terima kasih, Cikgu. Thank you, teacher. Terima kasih, Thank you, cikgu. teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher.